kita semayang, surah kita pusing-pusing pun anak kita berhenti. Dia baca surah Al-Ma'as, terpusing-pusing. Bila baca kuliah, dia tak letting-letting. Semayang berjamaah baca surah Al-Ma'as, Wal-Ma'as, Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw nunggu kok ada orang kat belakang aku betul lagi. Aku dah confused. Watawasaw bis-sabr. Kau tahu watawasaw bil-haqq. Sebab dulu ni watawa ya wajib. Yang ada dulu nanti bola silap anak aku ni sekolah madrasah kok. Malu. Kalau macam ni kadang-kadang tak landing-landing pun ya ayuhan kafirun la a'budu ma ta'budun wa ma wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu ma a'budtum wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'budu la ta'budu wa la ta'budu ya wala susah-susah sangat Allahu Akbar. Sebaik dari ayat ini adalah Allah tu daripada anak kita 6 tahun sampai 16 tahun dia pandai Allah aja. Macam mana semayang pun ada betul juga ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Satu, Nabi ingatkan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a wa tadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriquhum fil madaji. Nabi ingatkan perintah anak kamu, suruh anak kamu sembahyang usia 7 tahun. Kita muhasabah ni, kita muhasabah. Kita mungkin dah anak suruh cucu ada, anak kita tak niatkan, maka kita tanggungjawab kita niatkan jadi upaya dia tu ini. Anakku dia 7 tahun, ikut Nabi 7 tahun dia suruh semayang. Kalau 7 tahun dia nak semayang dah, 5 tahun dia pandai gunakan sejadah dan ajar ambil wuduk, dia main-main lah. 7 tahun dia dah boleh semayang. Nanti 10 tahun tak semayang dah kita pukul. Bukan dera ya, bukan pukul bantai pukul tu, tak, pukul minat saja. 10 tahun. Ada kita pukul anak kita sebab tak semayang. Ada masuk-masuk ke bawah susah. Pukul anak kerana tidak mendirikan solat. Tak ada. Dia pukul ponteng sekolah ada, ponteng solat dia tak ada. Pukul tak rajin buat kerja sekolah ya ada. Pukul tak rajin solat tak ada. Tengoklah tuan-tuan, kita kadang ambil mudah begitu. Cerita tu perintah Allah. Ya, dan itulah cara mana didik anak. Saya cakap kat tuan-tuan, saya cakap kat anak saya sendiri. Saya tu ada anak kecil di rumah. Ternak-anak nombor 4 di rumah. Ya, pada jam 1 tu kita semayang dia tengok cerita kartun. Cerita apa cerita kartun ni kan? Macam-macam cerita kartun. Maghrib buka TV dia kartun. Dah tak panggil solat, suruh tutup TV pun tidak. Yang terburuknya kita punya kuasa di rumah ni. Maghrib abang semayang, umi semayang, anak 7 tahun, 8 tahun, 15 tahun, 13 tahun duduk kat TV. Kita jadi mak bapak suruh tutup TV pun tidak. Suruh semayang pun tidak. Itu tak ada power lah. Tak boleh jadilah. Tak ada power langsung di bapak. Itu orang dulu kan bertahan sampai jadi kita hari ni. Maghrib mesti balik dah. Untuk tinggal takut syaitan masuk katanya. Tutup semua TV tak ada. Kita lagi maghrib lagi tengah jalan. Tak apalah jam dah macam mana dah. Anak kita berkata dulu tak ada lampu. Sekarang lampu pun apa nak takut mak. Nak tak balik pun tak. Ya tak apalah kalau yang itu. Tapi solat itu. Ini tuan-tuan, jangan sampai kita hilang kuasa lah. Tak ada kuasa dah tuan-tuan. Kita cerita ni, kita nak muhasabah. Baliklah ingatkan, aku sebut tak kat anak aku. Aku cerita tak kat anak aku. Aku nampak anak-anak dia tak semayang. Aku nampak dia tak semayang. Aku tak sebut tak boleh. Ini aku hidup ni. Ini aku hidup. Esok kalau aku dah mati, lagi
Nanti lepas balik ada sikit dia bagi salam berkait dia tak ya. Bagi $200 ke mak dia tak ke abang dia. Takut nanti kalau tu tegur anak dia baik-baik dapat $200 langsung tak dapat. Jangan. Rezeki itu tangan Allah SWT, bukan tangan anak kita. Ramai orang takut nak tegur anak, takut nak tegur cucu, takut anak tangan sakti. Anak tangan sakti tak balik, anak tak balik dia tak dapat lagi gaji kita bukan. Jangan. Cuma cara kita menegur itu penuh kasih sayang. Cara kita menegur itu penuh kasih sayang, penuh hikmah. Ya kalau tak dengar-dengar dia angkat suara main garang tu. Dia angkat suara yang garang tu. Bab salat dia garang. Dia tak makan tak apa. Dia tak makan ini rohani tak boleh. Jadi dia garang. Tuan-tuan, itulah yang diingatkan oleh Luqman Hakim. Kita baca lagi yang keempat, yang boleh kita ambil daripada surah Luqman ayat 12 hingga 19 juga ialah wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya, diingatkan supaya wahai anakku sabarlah atas apa-apa yang menimpa kamu. Ini akhlak. Tadi mula-mula akidah, lepas tu ibadah, lepas tu akhlak, lepas Allah mak bapak. Memang ya, lepas Allah mak bapak. Kalau Rasulullah SAW ditanya ayyul amali afdal, apakah amalan paling baik ya Rasulullah? Antara yang dijawab oleh Rasulullah SAW tentu as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya itu paling baik. Sembahyang dalam waktu baik, tapi kalau paling cepat itu paling baik. Yang keduanya birrul walidain, dan lepas dengan amanah mak bapak, buat baik pada mak bapak. Yang ketiganya jihad fi sabilillah, pergi jihad itu jatuh dua tiga, buat baik pada mak bapak dia dua. Tingginya dia bukan buat baik pada mak bapak. Jadi kalau kita tengok susunan dalam surah Luqman itu cantik sekali, intipati indah sekali. Ada akidah, ada iman, ada akhlak, ya, ada ibadatnya. Saya kata AIA, ya, ada akidah, ada iman, ada akhlak. Itu asasnya. Ya, apa akhlak diajak oleh Rasulullah yang keempat, yang diajak oleh Luqman yang keempat ini? Ila wasbir ala ma asabak, sifat sabar. Kita ni pun kadang-kadang tak sabar, ya. Anak-anak kita sekarang pun cepat tak sabar. Sikit-sikit boleh lah, nampak lah, fed up lah, stres lah. Kadang-kadang kata-kata mulut je. Itu semuanya menunjukkan kita kesabaran kita antaranya selain daripada berbagai faktor. Sebab itulah kadang-kadang tuan-tuan perempuan kita baca dalam surah Al-Baqarah, ada yang lari daripada rumah, yang tegur sikit lari daripada rumah. Ada orang yang disayang sikit ikut orang yang disayang. Dan ada mak ayah yang benda dia tu sampai umur 25 tahun tu, dia kenal baru sebulan dengan orang tu, mak tegur sikit je, abang tegur sikit je, angkat suara sikit je, marah sikit, tak beri dengan orang yang baru kenal sebulan. Sabar. Ini semua ni memerlukan kepada sifat sabar. Ya, jadi kita nak ajar anak kita dan kita nak popularkan juga perkataan itu. Saya sarankan popularkan perkataan sabar. Orang kita popularkan perkataan stres, stres. Sikit boleh menyampah kan. Sabar. Perkataan itu jangan dimain-mainkan. Kadang-kadang orang kita pemain, kadang-kadang usah-usah. Kita geram. Orang susah pada tak apa susah. Awak yang lagi sabar. Dan sabar itu adalah kalam Allah SWT. Perkataan dalam Al-Quran, Inna Allah ma'as sabirin, as-sabru minal iman.
Sabar itu sebagai beriman. Allah bersama dengan orang sabar. Saya sudah anak kita. Apalah yang dia nak ke, yang dia tak nak ke, dia marah ke, ini benar kata sabar. Abang benar kata sabar. Oh benar kata sabar itu. Besar hasil sabar yang diberikan. Ya, orang sabar dia tak kalah. Dia sabar beserta dengan segala usaha. Kita pergi kepada akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, Nabi apa yang diajarkan oleh Luqman dan Hakim kepada anaknya, iaitulah jauhi sifat sombong. Ya, jauhi sifat sombong dalam ayat tersebut, wala tamshi fil ardi maraha. Ya, jangan jalan di atas muka bumi ini dengan dalih dada sombong. Kita bacakan cerita nasi tengah, tak senang tak nak aku mak bapak, sombong kan. Dah kaya dah banyak duit dia, dah kecil macam mak bapak, ya sombong kan tu. Tidak begitu. Ya, dalam masyarakat kita hebat macam mana pun kita, insya-Allah kita bertahu kepada akhlak, kita elakkan anak-anak kita daripada sifat sombong. Sombong sama adik-beradik, sombong sama jiran tetangga, sombong sama masyarakat. Ini dielakkan. Sebenarnya ini dapat dielakkan kalau yang berlaku ialah kasih sayang, silaturahim. Ya, jadi tuan-tuan dan puan, inilah prinsip-prinsipnya. Saya nak ulang 5 perkara asas ini yang kita sebut, yang kita ingatkan, yang kita ajar kepada anak-anak kita. Pertama, jangan syirik kepada Allah. Kedua, jangan lupa buat baik kepada mak bapak. Ketiga, jangan tinggalkan salat. Keempat, banyakkan bersabar. Kelima, jangan sombong duduk atas muka bumi Allah. Dan inilah yang diingatkan oleh Luqman. Luqman dan Hakim kita itu dalam Al-Quran. Dalam riwayat-riwayat banyak dikatakan menceritakan tentang kata-kata hikmah daripada Luqman kepada anaknya. Antaranya kalau saya nak tuturkan, Luqman ingatkan beberapa perkara. 2. Dia kata jangan lupa 2 perkara, jangan ingat 2 perkara. Jangan lupa 2 perkara. Apa 2 perkara jangan lupa? Jangan lupa Allah, jangan lupa mati. Jangan lupa Allah. Ini yang disebut-sebutkan itu. Jangan lupa mati. Sebab kita mati nanti Allah tak tanya semua benda. Ingat mati. Yang kedua pula, jangan ingat 2 benda. Jangan lupa 2 benda. Jangan ingat 2 benda. Apa 2 benda yang jangan ingat nak? Apa baik kau pada orang? Yang pada baik pada orang kau dia ingat. Masyarakat kita mana boleh tak ingat. Itu disebut-sebut. Atau buka lampu masjid pun. Kalau aku tak buka lampu masjid tadi, tak menyala tak boleh. Kalau aku tak tolong dia dulu, tak boleh senang macam ni. Orang ingat kebaikan tu mesti ingat. Tapi kalau mana jangan ingat, sebab orang takut bila kita ingat nanti kita jadi sombong. Hati kita tak mungkin. Tapi mak bapak tak apa kalau ingatkan anak dia dengan tujuan untuk menasihati anak. Oh jangan lupa, kita dulu susah. Mak bapak kata cerita susah. Mak dulu apa tak jual, kuih segala macam jual. Apa boleh dapat jual anak besar kau? Supaya anak tu ingat asal usul, tak mungkin. Tu beza ni. Ingat asal usul, ingat susah jadi pergi, jangan lupa diri. Tapi kalau dia mengatakan, ini kalau untuk mengingatkan dia dan terbawas tak apa. Tapi kalau nak menyombong, itu tidak. Luqman dalam kata jangan ingat kebaikan kau pada orang yang sudah buat sudah. Yang kedua, jangan ingat keburukan orang pada kau. Cantik Luqman lagi macam apa orang dah buat keburukan jangan ingat. Sebab apa? Kalau ingat dia sakit hati, itu yang timbul dendam, itu yang timbul sihir, itu yang timbul santau. Dia tak dapat buat terang-terang, dia takut. Ini rumah dia bakar. Sebab dendam, orang tu buat aku dulu. Ya. Dan bersihnya hati, bersihnya hati. Cuba lupakan. Ya, begitu hebatnya. Itu bukan lagi menyebut. Kalau ada 2
kerja, duit, itu untuk dunia pasti selamat. Untuk akhirat agama pasti selamat. Ya, itulah antaranya tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, abah-abah, anak-anak, adik-adik, kakak-kakak yang dihormati dikasih sekalian. Moga-moga dengan itu kita dapat sedikit pengajaran, moga-moga dengan itu kita mendapat sedikit peringatan, kerana sesungguhnya tuan-tuan, anak kita itu adalah amanah kita. Allah dah bagi dan kita nikmat. Tak payah nak bayang kalau nikmat tu tak ada. Dulu aku seorang, tu bayangkan. Bayang masa seorang-seorang dulu, abang seorang dulu. Dia tengok wah seorang hasil sulit itu. Tengok 5 orang, oh besar-besar dah. Tak tahu mana mak mana anak dah ada tu. Ada cucu pula, ada di badan bawah sampai dapat cicit pula. Allah tuan-tuan, saya ingat macam memberikan hadis, baca ni anak bagi sulit ni. Tapi beserta dengan nikmat itu, Allah beri kita amanah untuk menjaga. Maka anak-anak kita adalah amanah kita. Baik kita beri kepada mereka, baiklah pulangkannya kepada kita. Tuan bagi semua ni tuan-tuan. Firman-Nya mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu juga dalam surah Luqman. Luqman ingat anak dia, sikit kau buat sebesar biji sawi. Macam surah Luqman, sebesar biji sawi yang duduk di bawah batu yang besar atau apa sahaja yang ada di langit dan di bumi dan di langit, semuanya akan dilihat oleh Allah SWT. Kerana sebab itu ibu bapa sekalian, banyak kita bagi pada anak kita, banyak pulang lagi ke depan. Tidak di dunia. Kalau tidak di dunia, kadang-kadang orang baca, besarkan kamu, ajar kamu, nasihat kamu, doa tak betul-betul kamu, macam ni kau buat kamu. Apa juga anak-anak yang tak menjadi, walau dibuat segala oleh mak bapak dia. Tapi ingat, ibu apa yang baca surah Luqman, dia tahu banyak yang dia bagi tak dapat di dunia, banyak di akhirat dia akan terima. Semua itu akan dibalas oleh Allah SWT di hari akhirat kelak. Dia tak dapatkan dunia, tapi Allah tunggu di hari akhirat kelak. Dan ya, alhamdulillah kita tak lukit dengan nasihat, kita tak lukit dengan doa dengan anak-anak kita, kita tak lukit dengan teguran dengan anak-anak kita, kita tak lukit dengan contoh teladan dengan anak-anak kita. Mengambil intisari yang terkandung di dalam surah Luqman daripada Luqmanul Hakim. Ya, sekarang itu ya ibu bapa. Ibu bapa tak juga ada lagi tidak? Ada tak? Ada lagi kita ni. Tertidur dengan mati sendiri yang selesai. Ada. Tak bangun, tadi nak pergi ke tandas sama. Okeylah cukup dulu Ibu cerita anak-anak saja. Jadi peringatan pada diri kita. Jangan lupa ibu abang sebelum balik keluar daripada masjid ini, doa lagi dalam hati kita. Doa apa? Doa umi, doa apa? Doa yang makbul. Ya Allah, ya Allah, bagi aku kekuatan. Moga-moga berkat apa yang aku dengar ini, aku dapat lanjutkan pada anak-anakku. Aku dapat sampaikan, aku dapat anak-anak yang baik, anak-anak yang dengan kata, anak-anak yang nanti yang akan menghadiahkan aku dengan hadiah-hadiah kebaikan di hari aku tidak ada. Itu kita doakan sebelum kita balik. Moga kita dapat baiti jannati, rumahku syurgaku. Ya, sekadar itu saja ibu-ibu apa-apa sekalian, buat perkongsian pada malam ini. Kalau ada salah dan silap, minta ampun, minta maaf yang baik dibawa balik, yang tak elok ditinggalkan di sini. Ya, saya akhiri dengan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa